Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar perempuan sekalian? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, syukur, alhamdulillah. Syukur kita kepada kehadirat Ilahi. Kerana pada hari ini kita telah terpilih untuk hadir bersama-sama dalam majlis kita pada hari ini. Selamat datang kepada semua hadirin sidang penonton sekalian dalam rancangan yang menjadi rancangan kegemaran kita semua, terutamanya dalam sidang media kita pada masa sekarang, iaitu rancangan Tanyalah Ustazah. InsyaAllah. Okey, baiklah. Pada hari ini kita sangat bertuah kerana kita telah dihadiri oleh Biro Helwa daripada Terengganu jauh datang bermusafir di sini. Semoga perjalanan mereka dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT, insyaAllah. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengupas satu tajuk dan isu yang sangat penting untuk kita semua sebagai seorang muslimat, ya. Dan untuk majlis kita pada hari ini, kita akan membicarakan isu mengenai haji dan umrah bagi mereka yang didatangi haid. Dan semoga majlis kita pada hari ini selama 30 minit bersama Ustazah mendapat keberkatan dan menjadi satu sebab untuk kita menuju ke syurga, insyaAllah. Okey, baiklah. Sebelum kita berbincang mengenai topik kita pada hari ini, Ustazah nak tanya kepada sidang penonton sekalian, siapa di antara kalian yang telah dijemput untuk menjadi tetamu Allah di Baitullah? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, anda telah terpilih menjadi tetamunya dalam masa yang awal. Dan kepada yang mungkin belum dipanggil lagi, jangan risau kerana rezeki kita mungkin pada masa akan datang, insyaAllah. Okey, baiklah, kita teruskan dengan pengupasan tajuk kita. Okey, baiklah. Haid ini adalah merupakan masalah utama yang dialami oleh jemaah-jemaah wanita ketika di musim haji. Berbagai ikhtiar dan usaha telah dilakukan oleh semua daripada mereka untuk mengelakkan mereka didatangi haid pada ketika itu. Okey, kerana apa mereka melakukan sedemikian rupa? Kerana kedatangan haid ini sedikit sebanyak menjadi penghalang bagi mereka untuk menunaikan ibadah haji pada musim tersebut. Namun demikian, sebenarnya sejarah Islam yang mana situasi seperti ini juga telah dialami oleh isterinya Rasulullah SAW, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, ketika mana beliau mengikuti rombongan haji yang telah dipimpin oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijrah, ketika mana tiba di Sarif yang terletak lebih kurang 16 km dari kota Mekah. Sayyidatina Aisyah telah didatangi haid. Pada ketika itu beliau sangatlah risau kerana beliau tidak dapat menunaikan ibadah haji pada waktu itu. Namun kegelisahan Sayyidatina Aisyah telah dipujuk oleh Rasulullah SAW dengan berkata bahawasanya kedatangan haid itu adalah satu ketentuan Allah ke atas anak-anak perempuan Adam. Maka tunaikanlah hajimu sebagaimana orang lain menunaikannya. Cuma kamu jangan menunaikan tawaf di Baitullah sehingga kamu mandi wajib, dan ini bersuci pada haid tersebut. Riwayat daripada Muslim, insyaAllah. Okey, baiklah. Kalau kita lihat usia menopause wanita pada zaman sekarang adalah mungkin dalam lingkungan 45 ke 55 tahun, ya. Kalau dia mengikut mazhab Syafi'i, kalau satu ketika dahulu, selagi mana wanita itu masih hidup, selagi itulah mereka bila-bila masa saja akan didatangi haid. Namun sedemikian, ikuran daripada perubahan zaman pada masa kini, usia menopause itu semakin berkurang. Oleh itu, ramai yang sudah putus haid di usia yang sangat muda, dalam lingkungan 45 ke 55 tahun. Dan ianya juga bergantung pada uruf setempat di kawasan wanita itu terletak. Okey. Bila kita bercakap mengenai kedatangan haid,
Dan haid adalah merupakan kalau kita cakap haid adalah merupakan rutin bulanan yang akan dialami oleh setiap wanita, setiap muslimat yang ada. Dan ini adalah apa orang kata, kalau kita mengerjakan haji tanpa gangguan, bulanan ini adalah merupakan satu impian bagi semua muslimat. So, setiap daripada semua bakal haji, wanita yang akan mengerjakan haji di musim haji akan merasa sangat risau akan kedatangan waktu uzur itu, Masya Allah. Dan sehingga menyebabkan mereka akan mengambil keputusan untuk mengambil pil pencegah daripada haid tersebut, Masya Allah. Muslimat sekalian, Ustazah inilah memberi bukan satu teguran, sebagai satu mungkin peringatan kepada kita semua bahawasanya kita kena ingat haid adalah merupakan satu fenomena biasa yang dialami oleh semua wanita-wanita di dunia ini, dan haid ini adalah merupakan satu, orang kata, simbol kesuburan, lambang kesuburan kepada kita semua dengan kedatangan haid ini. Dan jangan risau kerana haid tidak menghalang untuk kita menggunakan haji di tanah suci, namun hanya dihalang, cuma kita tidak dibenarkan untuk mengerjakan tawaf sahaja. Tapi ibadah-ibadah haji yang lain kita boleh lakukan dengan sempurna, insyaAllah. Okey. Dan kedatangan haid ini juga, maafkan saya, tidak menghalang, tidak akan menyebabkan haji kita menjadi haji yang tidak sempurna, kerana Allah, insyaAllah Allah sangat memahami keadaan kita. Dan begitulah tadi sedikit sebanyak mukadimah yang saya ingin utarakan kepada semua sidang hadirin dan penonton sekalian mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu umrah dan haji ketika mandi di tanah haid. Dan manakala majlis kita pada hari ini adalah mengenai Tanyalah Ustazah, maka saya bukakan kepada persoalan-persoalan yang mungkin bermain di minda sidang hari ini sekalian. Dan Assalamualaikum. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustazah. Saya Rabiatul Adawiyah Idrus dari Biro Helwa, Rukun Tetangga Padang Hiliran, Kuala Terengganu, ingin bertanyakan satu soalan yang mana saya tertarik dengan kenyataan Ustazah yang menyatakan bahawa haid tidak menghalang wanita menunaikan semua rukun dan wajib haji kecuali tawaf di Baitullah. Soalan saya ialah, apakah seorang wanita yang masih di dalam haid boleh melaksanakan ibadah sa'i? Sedangkan tempat sa'i adalah antara Bukit Safa dan Marwah, di mana kawasan sa'i terletak dalam kawasan Masjidil Haram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rabiatul, Masya Allah, soalan yang cukup bagus untuk kita bincangkan pada hari ini. Okey, seperti mana yang saya utarakan dan nyatakan dalam mukadimah saya sebentar tadi, wanita yang haid itu boleh melakukan semua rukun dan wajib haji kecuali tawaf di Baitullah. Hanya itu saja dilarang dan dihalang untuk dilakukan wanita-wanita yang haid. Okey, oleh itu wanita haid itu boleh menunaikan ibadah sa'i di dalam ibadah haji pada musim haji dan umrah tersebut. Namun berkaitan dengan kawasan sa'i yang terletak dalam kawasan Masjidil Haram, ianya terdapat khilaf di antara yang mengatakan tempat kawasan sa'i adalah dalam kawasan Masjidil Haram. Namun begitu, dalam kes ini wanita haid diharuskan untuk memasuki kawasan sa'i tersebut semata-mata untuk menunaikan ibadah sa'i dan bukannya untuk tujuan-tujuan yang lain. Maka perempuan sekalian, jika ada tujuan lain untuk masuk ke kawasan sa'i tersebut, maka anda tidak digalakkan dan tidak diharuskan untuk masuk ke kawasan tersebut. Okey. Dan bagi pendapat yang kedua yang menyatakan bahawa kawasan sa'i itu tidak termasuk sebahagian daripada kawasan masjid, yang mana kerana itu dibuat dinding pemisah di antara keduanya, iaitu walaupun sekadar dinding yang pendek. Dan pendapat yang kedua ini adalah lebih baik kepada jemaah haji dan jemaah umrah yang mengerjakan ibadah ini, kerana andai katalah dimasukkan kawasan ini sebagai daripada masjid, nescaya kalau wanita itu dalam keadaan haid di antara tawaf dan sa'i, maka mereka tidak boleh untuk melakukan sa'i.
Mereka yang memberi fatwa bahawa wanita dalam keadaan haid setelah tawaf dan sebelum sa'i ini boleh meneruskan sa'i kerana tempat sa'i itu tidak termasuk di dalam kawasan Masjidil Haram itu. Okey, itu saja untuk jawapan kepada soalan Rabiatul. Okey, insya-Allah soalan yang seterusnya. Saya Sharifah Zahidah Tuan Ludin. Di sini saya ingin bertanyakan satu soalan. Memandangkan pil atau ubat penahan daripada datangnya haid semakin disebut-sebut dalam masyarakat, lebih-lebih lagi bagi jemaah yang ingin menunaikan haji dan umrah. Saya ingin bertanya Ustazah, apakah hukum seorang wanita memakan pil atau ubat tersebut untuk mencegah dari kedatangan haid bagi membolehkan dia mengerjakan ibadah haji dan umrah dengan sempurna? Terima kasih Puan Sharifah di atas soalan sebentar tadi. Okey, baiklah, mengenai soalan tersebut, hukum mengambil pil dan ubat penahan haid itu sendiri adalah sebenarnya harus sekiranya puan-puan yakin bahawa ubat tersebut tidak mendatangkan mudarat yang buruk kepada diri puan-puan. Dan walau bagaimanapun, puan-puan disarankan dan tidak digalakkan untuk mengambil dan memakan ubat tersebut kerana kebanyakan ibadah haji dan umrah ini boleh dilakukan walaupun kita dalam keadaan haid sekalipun. Dan diingatkan kepada semua semua puan-puan yang telah pun bersuami, jangan lupa untuk meminta keizinan kepada suami-suami puan-puan kerana dalam apa-apa jua pun yang kita lakukan, kita kena minta kebenaran kepada suami kita sendiri. Juga dalam hal untuk mengambil pil dan ubat pencegah haid ini sendiri. Okey, baiklah. Mengenai soalan yang lain mungkin boleh? Ya, Puan. Saya Nur Fahana binti Saleh. InsyaAllah jika ada rezeki, saya akan menunaikan haji pada tahun ini. Oleh itu, saya ingin tahu sekiranya sudah mengerjakan kebanyakan rukun haji dan wajib haji kecuali tawaf ifadah kerana saya berhaid. Bolehkah saya bertahalul sekiranya saya tidak sempat mengerjakan tawaf ifadah sebelum saya pulang ke tanah air? Subhanallah, syukur, Alhamdulillah. Allah telah luaskan rezeki Puan Farhana untuk menjadi tetamu, ya Allah. Dengan Allah, semoga Allah memudahkan segala urusan Puan Farhana dan kita semua, insyaAllah. Okey, baiklah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah merupakan satu rukun haji yang wajib kita kerjakan kita mana kita di tanah suci dan pada bulannya. Dan ibadah haji ini tidak sempurna tanpa kita mengerjakan tawaf ifadah ini. Oleh itu, jika puan haid kita ke mana dalam ibadah haji ini dan kita ke mana puan hendak melaksanakan tawaf ifadah ini, puan hanya perlu bersabar dan menunggu sehingga darah haid puan itu kering dan kemudiannya puan boleh mandi dan menyelesaikan ifadah tawaf ifadah itu sendiri. Walau bagaimanapun, sekiranya puan terpaksa juga pulang ke tanah air dalam masa yang terdekat, maka puan boleh melakukan beberapa perkara seperti memakan ubat bagi mempercepatkan darah haid itu berhenti. Dan sekiranya darah itu masih juga tidak berhenti, dan puan juga tidak boleh untuk melakukan masa tarikh puan untuk balik ke Malaysia, tak apa, jangan risau puan. Kerana puan boleh lagi melakukan perkara lain, iaitu bertahalul dengan menyembelih seekor kambing kemudian membegitu puan. Puan wajib untuk menunaikan tawaf ifadah itu secepat mungkin di mana masa yang lain sekiranya apabila puan. Okey, puan. Okey, untuk soalan yang seterusnya mungkin kita akan memberi satu panggilan di talian telefon. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Saya Halimah Harun dari Perak. Saya ada satu soalan yang mana saya telah menunaikan ibadah haji pada tahun lepas. Tetapi saya masih was-was dengan satu keadaan, iaitu semasa saya bersiap bagi mengerjakan tawaf wida. Sebelum meninggalkan Mekah, saya kedatangan haid. Tetapi saya tidak boleh menunggu sehingga haid saya kering kerana saya tidak boleh menunda tarikh untuk saya pulang ke Malaysia. Jadi, saya telah pulang tanpa mengerjakan tawaf wida.
apabila saya di Malaysia, ada yang mengatakan saya perlu membayar dam. Macam mana itu, Ustazah? Okey, terima kasih Puan Halimah di atas panggilan sebentar tadi. Okey, Alhamdulillah, Masya Allah. Dan yang Puan, sekali lagi saya ucapkan kerana sudah selesai mengerjakan rukun Islam yang kedua. Okey, baiklah. Dalam situasi Puan Halimah sebentar tadi, sebaiknya Puan menunggu sehingga haid kering dan seterusnya mengerjakan tawaf wida sebelum berangkat pulang ke Malaysia. Namun sekiranya Puan tidak boleh menunggu atau sebab-sebab yang tertentu lah, maka Puan boleh terus pulang tanpa mengerjakan tawaf wida itu sendiri. Dan bagi wanita yang tidak melakukan tawaf wida itu disebabkan haid, maka tidak dikenakan dam ke atasnya. Mungkin biasalah kawan-kawan kita di Malaysia mungkin ada yang tidak tahu mengenai hal ini, tapi tak apa, kerana terdapat beberapa hadis juga yang menyentuh mengenai tentang keringanan yang diberikan kepada wanita-wanita yang haid daripada melakukan tawaf wida, dan langsung tidak menyebut tentang kewajipan untuk membayar dam itu sendiri. Okay, antaranya yang dicatatkan oleh Ibn Abbas dalam hadis yang bermaksud diperintahkan manusia pada akhir masa mereka berada di Mekah untuk mengerjakan tawaf di Baitullah, kecuali diberi keringanan kepada perempuan-perempuan yang haid. Sahih Bukhari. Dan dalam hadis ini tidak ada menyebut pun tentang kewajipan untuk wanita itu membayar dam. InsyaAllah tidak. Okey, baiklah, kita teruskan ke soalan yang lain, insyaAllah. Saya Aminah Hussein. Ada satu soalan. Bagaimana dengan keadaan seseorang yang kedatangan haid tetapi belum sempat berniat ihram? Terima kasih Puan Aminah. Okey, baiklah, untuk kes Puan Aminah ini. Dan ada kemungkinan para jemaah haji wanita yang mengalami kedatangan haid sebelum beliau melakukan niat ihram itu sendiri. Okey, sekiranya kita lihat wanita yang mengalami kedatangan haid seperti ini, beliau tidak seharusnya berasa bimbang dalam situasi ini, kerana beliau sebenarnya masih dibenarkan untuk berniat ihram, melakukan ihram dengan melakukan beberapa perkara seperti mandi sunat ihram, berniat ihram sama ada sebelum miqat ataupun selepas sampai di miqat, memakai pakaian ihram serta bertahmid, bertasbih dan berzikir. InsyaAllah puan, benda ini bukan satu masalah besar untuk kita yang kedatangan haid sebelum kita berniat ihram. Dan pada hakikatnya sebenarnya kedatangan haid ini dalam situasi seperti ini langsung tidak menjejaskan ibadah haji kita. InsyaAllah semoga kita mendapatkan haji yang mabrur, insyaAllah. Puan-puan yang saya kasihi kerana Allah, nampaknya setakat ini sajalah masa kita untuk slot kita hari ini. Namun sebelum itu, sebelum saya mengakhiri slot saya pada hari ini, ada baiknya kalau saya kongsikan beberapa nasihat bagi mereka yang mengalami haid atau berkemungkinan mengalami haid ketika mana menunaikan ibadah haji. Okey, baiklah, yang pertama, untuk mereka yang dalam golongan ini tidak digalakkan untuk anda tinggal di dalam bilik bersendirian di dalam hotel. Dan dinasihatkan kepada anda untuk berada di bilik jiran sebelah atau berada di dalam lobi sahaja untuk memastikan keselamatan itu lebih terjamin dan menghindarkan kita daripada perkara-perkara yang tidak diinginkan, insyaAllah. Okey, yang kedua, atas nasihat para doktor, wanita yang mengalami istihadah dan keputihan itu tidak digalakkan untuk memakai tuala wanita kerana kemungkinan tuala wanita ini memberi kesan sampingan yang boleh memudaratkan diri perempuan sekalian. Okey, seterusnya, wanita yang berkemungkinan mengalami kedatangan haid ini digalakkan berbanyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kemudahan kepada beliau melakukan ibadah haji dengan menjauhkan kedatangan haid yang tidak menentu ketika mana kita dalam mengerjakan ibadah haji, terutamanya pada saat-saat yang perlu dilakukan dalam keadaan suci itu sendiri. Walau bagaimanapun, wanita-wanita jemaah haji dan umrah yang didatangi haid tidak digalakkan untuk membaca bacaan yang tertentu untuk menghalang kedatangan haid itu sendiri, kecuali perempuan bacaan itu sudah dipastikan sabit daripada hadis-hadis yang sahih, insyaAllah. Kerana ini bertujuan untuk
menjauhkan jemaah haji dan umrah itu sendiri daripada melakukan perkara-perkara khurafat yang sangat-sangat ditegah dalam syarak kita, insya-Allah. Okey, dan bagi wanita dalam keadaan haid dan tidak boleh melakukan ibadah yang mensyaratkan suci daripada hadas, wanita ini dinasihatkan, digalakkan untuk melakukan banyak ibadah lain seperti bertahlil, bertahmid, bertasbih, berzikir dan sebagainya pada ketika kita dalam keadaan seperti ini. Kerana hakikatnya perempuan sekalian, kedatangan haid ini bukanlah sesuatu yang menyusahkan untuk kita, bukan menjadi satu penghalang untuk kita melakukan ibadah-ibadah kita yang lain. Dan percayalah perempuan sekalian, kedatangan haid ini Allah jadikan bukanlah sia-sia, kerana Allah jadikan sebagai satu tempoh untuk kita merehatkan diri kita. Masya Allah, betapa istimewanya kita sebagai seorang wanita. Sebab itulah kita kena bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita, insya-Allah. Dan kita kena ingat perempuan sekalian, setiap apa yang Allah ciptakan di dunia ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, termasuklah ciptaan darah haid yang Allah berikan kepada kita ini yang kita lihat sebagai sesuatu yang cicik dan kotor untuk kita, masya-Allah. Jangan perempuan, kerana itu adalah satu hikmah, satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Okey, dan akhirnya saya doakan supaya kita semua diberikan hidayah dan dapat menjadikan hidup kita agar tidak pernah jemu untuk cari ilmu. Dan perempuan sekalian, semoga hidup kita pada hari ini lebih baik daripada semalam dan esoknya lebih baik pada hari ini. Dan kita kena ingat, kalau kita nak tahu kita di mana, lihat macam mana kita menggunakan masa kita pada hari ini. Dan insya-Allah semua ahli syurga, insya-Allah. Pada nanti jangan lupa untuk mempertikatkan ilmu mengenai ibadah haji dan umrah, terutamanya bakal haji dan umrah sekalian, insya-Allah. Dengan itu saya sudahi surat kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa di hari dan waktu yang sama, insya-Allah, di dalam Tanyalah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك